Salam sejahtera kepada Madam Kiki selaku pensyarah bagi subjek Infant and Toddler Development and Caregiving, kod subjek KDC 330. Saya, Elvina Peter, akan memulakan pembentangan tugasan individu yang bertajuk Amalan Bersesuaian Perkembangan Kanak-kanak bagi umur 3 hingga 4 tahun. Isi pembentangan saya termasuklah pengenalan, isi utama, amalan bersesuaian perkembangan kanak-kanak bagi umur 3 hingga 4 tahun, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita masuk ke dalam pengenalan terlebih dahulu. Teori utama perkembangan kognitif telah dikemukakan oleh Jean Piaget telah membahagikan perkembangan kognitif kepada 4 tahap yang mengikut turutan umur. Pendekatan kognitif menekankan pada proses mental dalaman. Maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan, dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Bukan itu saja, kemahiran kognitif juga merangkumi daripada kemahiran pengelasan seperti konsep nomor, konsep ruang, proses sains, dan cara untuk menyelesaikan satu masalah. Hal ini demikian karena penyelesaian masalah adalah peringkat yang paling tinggi dalam kemahiran kognitif. Hal ini bergantung pada keputusan berdasarkan naluri dan sebab yang dapat diterima dan menilai keputusan yang sesuai. Oleh itu, ibu bapa yang merupakan individu paling hampir dengan kanak-kanak berperanan penting dalam memastikan perkembangan kanak-kanak berlaku dengan baik semenjak dilahirkan sehinggalah remaja. Kanak-kanak yang sentiasa gairah untuk meneroka alam persekitaran perlu bimbingan yang berus-terusan oleh ibu bapa. Tambahan pula, ibu bapa adalah orang yang bertanggung jawab menyediakan pemakanan yang seimbang kepada kanak-kanak bagi membantu perkembangan mereka. Sekarang kita masuk ke dalam isi utama. Terdapat beberapa aktiviti yang sesuai bagi kanak-kanak umur 3 tahun hingga 4 tahun yang boleh membantu perkembangan kognitif kanak-kanak. Aktiviti pertama adalah aktiviti menampal, sama ada menggunakan kertas, bijirin, dan lain-lain. Aktiviti menampal ini dikenali sebagai collage, di mana collage ini adalah satu teknik yang tertua yang menggunakan hasil tampalan untuk menghasilkan berbagai karya, lukisan, atau rekaan. Bahan-bahan boleh disusun bertindih atau diatur pada permukaan kertas. Collage ini dapat membantu meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar kepada kanak-kanak. Aktiviti seperti melakar, menggunting, menampal, dan dapat menguatkan otot-otot kecil mereka. Selain itu juga, komunikasi kanak-kanak juga akan semakin berkembang, karena ketika kanak-kanak melakar atau menggunting, mereka pasti akan berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lain bagi membantu melaksanakan aktiviti tersebut. Bukan itu saja, sosial dan emosi kanak-kanak juga akan semakin meningkat karena mereka akan komunikasi sesama mereka dan belajar sabar ketika menunggu giliran. Melakukan teknik collage ini mampu mengembangkan daya imajinasi di antara kanak-kanak serta penajam daya intuisi mereka sendiri. Seterusnya, collage cap tangan ini juga kanak-kanak akan belajar cara menyelesaikan masalah. Selain itu, aktiviti yang kedua adalah bermain do. Permainan do ini adalah aktiviti yang sangat digemari oleh kanak-kanak. Apabila kanak-kanak bermain permainan do, mereka sedang berkembang dan pembangunan motor adalah sangat penting pada peringkat ini. Bermain do atau plasticine akan membantu kekuatan jari-jari kecil dan tangan. Selain itu, menggulung dan mencubit adunan untuk membuat bentuk tertentu juga akan membawa kawalan yang lebih baik di jari dan tangan. Dengan bermain do atau plasticine ini akan membuatkan kanak-kanak berkomunikasi antara satu dengan yang lain dan membincangkan apa yang mereka perlu lakukan. Hal ini akan meningkatkan kemahiran sosial mereka. Selain itu, dengan bermain permainan do, ia boleh meningkatkan sensori motor kanak-kanak. Bukan itu saja, permainan do ini akan memberi kebebasan dan peluang untuk berpikir kreatif dan kritis. Permainan do ini juga dapat memperkembangkan daya kreativiti dan imajinasi kanak-kanak dan juga menggalakkan semangat kerjasama dalam kalangan mereka. Seterusnya, aktiviti ketiga adalah aktiviti membaca. Ibu bapa atau penjaga perlulah meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak agar perkembangan bahasa mereka semakin bertambah baik. Ibu bapa atau penjaga juga harus menjadi teladan
untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga harus menjadi contoh kepada kanak-kanak. Dengan membaca, seseorang dapat meneroka pelbagai ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kejayaan. Pembacaan yang luas juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri seseorang. Selain itu juga, membaca juga akan membantu menambah perbendaharaan kata yang kita miliki. Hal ini karena dengan membaca akan menemukan pelbagai jenis perkataan baharu. Oleh itu, apabila seseorang telah mengenali banyak perbendaharaan kata, mereka akan dapat bertutur dengan lancar dalam bahasa berkenaan. Hal ini menjelaskan bahwa kanak-kanak dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan literasi karena mereka telah belajar melalui membaca, dapat menguasai sebutan yang betul dan tepat. Selain itu juga, perkembangan emosi kanak-kanak juga akan semakin berkembang ketika mereka sedang diajar oleh penjaga. Selalunya dalam aktiviti membaca ini, kanak-kanak akan membawa kepada pelbagai ekspresi wajah yang ingin tahu. Yang terakhir, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya di sini, teori perkembangan kognitif Jean Piaget merancangkan bahwa perkembangan kognitif mereka adalah mengikut beberapa peringkat, yaitu sensorimotor, peringkat praoperasi, peringkat operasi konkret, diikuti peringkat operasi formal. Ilmu dan kemahiran adalah dibina berdasarkan usaha individu itu sendiri. Oleh itu, guru dan ibu bapa memainkan peranan yang penting kepada kanak-kanak dalam mencapai perkembangan kognitif yang optimum. Jadi, guru mestilah merancang aktiviti untuk murid-murid dengan efektif sebagaimana yang telah disarankan. Selain itu, guru juga boleh membina bahan mereka sendiri mengikut kebolehan dan tahap keupayaan murid sesuatu kelas. Adapun bahan yang paling berkesan adalah bahan yang maujud yang boleh dilihat, dipegang dan dirasa oleh murid. Ketika merancang kumpulan kepada murid-murid, terdapat beberapa aspek yang perlu diambil kira dan diberi perhatian, yaitu masa dan kesesuaian aktiviti yang sesuai dengan tahap umur dan kebolehan kanak-kanak. Tuntasnya, guru perlulah lebih kreatif dalam memilih bahan bantu mengajar agar kanak-kanak dapat berimajinasi dengan lebih luas untuk membantu perkembangan kognitif kanak-kanak semakin berkembang. Sampai sini saja pembentangan saya hari ini. Sekian dan terima kasih.